berkata Sarawak masih menjadi benteng perpaduan dan keharmonian kaum di negara ini. Orang ramai digesa agar tidak muat naik kemas kini yang boleh menimbulkan situasi yang mengancam keselamatan di media sosial. Dan Ketua Polis Negara Tan Sri Akhil Sani Abdullah Sani dalam satu kenyataan berkata ia berikutan Polis Raja Malaysia mengesan beberapa kandungan sensitif yang menyentuh sentimen perkauman dimuat naik di beberapa platform media sosial. Penyokong yang berkempen tidak membuat kandungan media sosial atau berucap melanggar Akta Pilihan Raya. Rafizi juga memberi amaran akan bertindak terhadap mereka yang melanggar peraturan pilihan raya berhubung isu sensitif. Saya harap kita jangan buat sebarang kandungan yang menyentuh sensitiviti. Pasukan peguam dari keadilan akan menyemak balik semua kempen calon lawan yang melanggar peraturan pilihan raya. Kalau ada kesalahan yang dilakukan lawan kami, kita akan membuat laporan ke pihak Suruhanjaya Pilihan Raya. Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Douglas Unggah Embas berpandangan calon yang bertanding pada pilihan raya umum ke-15 PRU15 perlu mengelak membangkitkan isu perkauman dalam kempen masing-masing. Pengguna media sosial diminta agar mengekang daripada menyalahgunakan platform tersebut dengan menyebar kandungan bersifat provokasi yang boleh menyebabkan kegusaran awam. Tindakan tegas di bawah Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Hasutan serta Kanun Kesesaan akan diambil terhadap mana-mana pihak yang cuba menimbulkan situasi mengancam keselamatan dan ketenteraman awam. Semua calon perlu memahami Akta Pilihan Raya dan tidak membenarkan kandungan perkauman. Calon-calon kalaupun mereka menang tetapi kempen mereka berbaur perkauman, kami tidak akan teragak-agak bawa ke mahkamah kerana telah langgar Akta Pilihan Raya, tegasnya. Menggunakan isu perkauman dalam kempen pilihan raya merupakan taktik negatif dan tidak sepatutnya berlaku untuk memancing undi. Baiklah, bagi pendapat saya rasa pada tahun 2022 sudah tiada isu perkauman yang patut dimainkan kerana kita sebagai negara Malaysia yang mempunyai pelbagai dan berbilang-bilang kaum. Jadi saya rasa isu perkauman ni sudah lama ditinggalkan oleh datuk nenek moyang kita dan sekarang kita generasi muda, generasi belia yang baru, kita patut tinggalkan benda tu dan kita lebih fokus kepada apa yang perlu kita perbaiki sebagai seorang rakyat Malaysia yang lebih bertanggungjawab. Dan akhir kata dari saya, majulah Malaysia untuk semua. Assalamualaikum, nama saya Khalif Imran dan saya akan menjelaskan tentang pendapat saya terhadap isu-isu perkauman yang wujud di Malaysia. Sejujurnya pada saya tak rasa yang isu perkauman tidak wujud di negara ini. Walaupun negara Malaysia adalah negara yang berbilang kaum dan juga telah merdeka buat tahun yang ke-65, Malaysia masih menghadap masalah seperti isu perkauman. Antara peristiwa terdekat yang boleh diambil adalah seperti pilihan raya baru-baru ni, di mana berlaku banyak pergaduhan antara kaum. Itu antara faktor-faktor dia. Pada saya tak faham apa menjadi faktor perkauman yang berlaku di negara ni. Sedangkan kita dibesarkan dari zaman sekolah hinggalah ke tempat kerja, dan perkelilingan kita memang berbilang kaum lah. Sekolah dengan semua kaum, kerja dengan semua kaum, tak ada dipisahkan pun. Tetapi pada saya yakin bahawa generasi muda yang sekarang tidak mengalami isu perkauman seteruk generasi sebelum kami. Sebab antara contoh, generasi dulu pernah berlaku 13 Mei, peristiwa macam tu. Generasi muda tak pernah berlaku lagi peristiwa-peristiwa yang seteruk itu. So saya yakin yang generasi muda di Malaysia tengah mencuba untuk melawan isu-isu perkauman untuk mencapai perpaduan dan memajukan negara. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Nur Rahman, khusus BCSS, akan berkongsi pendapat mengenai isu-isu perkauman yang di Malaysia yang sedang hangat diperkatakan. Pada pendapat saya, isu perkauman ini bukanlah sesuatu yang membimbangkan kerana kebanyakan isu ini timbul dari situasi politik yang menggunakan isu perkauman sebagai senjata peperangan politik. Maka dengan ini tidak hairanlah isu ini sering tersebar meluas dalam negara. Jadi apa yang perlu dilakukan adalah pihak yang berwajib perlu menghukum individu-individu ini yang menggunakan isu perkauman demi kepentingan sendiri. Sekian, itu saja pendapat saya.
Isu perkauman telah lama menjadi kebimbangan penting di Malaysia, sebuah negara yang mempunyai penduduk yang pelbagai terdiri daripada berbagai kumpulan etnik termasuk Melayu, Cina, India dan orang asli. Etnik yang berbeza ini telah wujud bersama di Malaysia selama berabad-abad dan walaupun terdapat usaha untuk menggalakkan perpaduan dan keharmonian di kalangan kumpulan yang berbeza, ketegangan dan konflik juga telah timbul. Satu isu utama yang melanda Malaysia selama bertahun-tahun ialah layanan diskriminasi terhadap etnik minoriti, khususnya masyarakat Cina dan India. Kumpulan-kumpulan ini secara histeris menghadapi diskriminasi dalam pendidikan, pekerjaan dan bidang kehidupan sosial dan ekonomi yang lain. Ini telah membawa rasa terpinggir dan terpinggir di kalangan masyarakat ini dan telah menyumbang kepada pengekalan ketidaksamaan kaum di Malaysia. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, terdapat usaha untuk menangani isu ini dan menggalakkan kesaksamaan dan keterangkuman yang lebih besar. Kerajaan telah melaksanakan dasar yang afirmatif yang bertujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi dan sosial kumpulan terpinggir dan juga telah mengambil langkah untuk menangani diskriminasi dalam pendidikan, pekerjaan. Walau bagaimanapun, usaha ini menemui hasil yang bercampur-campur dan ramai percaya bahawa lebih banyak perlu dilakukan untuk menangani punca ketidaksamaan kaum di Malaysia.